Langkah kecundang berkali-kali, hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang berkali-kali, hitamnya hati. Berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kerana Allah temukan kita dalam pengajian talaki untuk malam ini. Apa khabar semua sahabat-sahabat FB yang dirahmati Allah? Bertemu kita kembali dalam pengajian talaki bersama dengan Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan menyambung pengajian kita yang bertajuk Nikmat Tadabbur Surah Al-Mulk. InsyaAllah Ustazah akan sambung Tadabbur Surah Al-Mulk ayat 15 hingga 21. Sebelum kita teruskan, saya Mardiah Mustafa, pengacara anda pada hari ini. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Okey, boleh sahabat-sahabat komen. Sahabat-sahabat semua daripada mana? Boleh tulis di ruangan komen anda dari mana. InsyaAllah, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua diberikan kesihatan yang baik. Okey, di sini kita ada sahabat-sahabat kita, Siti Zawiyah, Hayati Nafisah Ibrahim, Salina Sa'ari. Okey, sahabat-sahabat semua daripada mana? Menonton daripada mana? Asiah Yaakob dari Kelantan, Ummin Nas, Kulim Kedah. Masya Allah. Haliza Abdul Rahman. Oh, Kak Maliha Umar. Masya Allah. Kak Lumas.
Farah Hasnida, Tawau Sabah, Puan Hujaimah, Masya Allah, ramai ni daripada Kedah, Terengganu, Seremban. Ya Allah, ya Tuhanku, subhanallah. Saya doakan moga sahabat-sahabat semua diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Alhamdulillah, ramai sangat hari ini. Kita ramai bersama kita pada malam ini untuk belajar ataupun bertalaki tadabbur surah Al-Mulk. Kita sama-sama hayati hadis ini. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan fahamkan dia dengan mendalam urusan agama. Semoga perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan untuk benar-benar menjadi ilmuwan yang takwa kepada Allah. Amin. Okey, sebelum itu sahabat-sahabat, saya mohon bantuan daripada anda semua. Kita naikkan view kita pada malam ini. Moga-moga lebih ramai yang dapat manfaat daripada pengajian kita pada malam ini. Okey, minta bantuan sahabat-sahabat untuk sharekan kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat kita semua. Okey, sementara kita menunggu tuan-puan sharekan kepada sahabat-sahabat dan keluarga, kita hayati dulu lagu Kalbun Salim ini. Yang mana lirik lagu ini adalah daripada Datuk Dr. Nafizah Musa. InsyaAllah, jom kita hayati lagu ini. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Okay, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang komen dan share pengajian kita pada malam ini.
Moga menjadi ladang pahala untuk tuan-puan sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita bersama dengan guru kita, Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa yang akan mengupas tajuk Nikmat Tadabbur Surah Al-Mulk. Okey Ustazah. Okey, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Mar? Alhamdulillah sihat Ustazah. Comel Ustazah malam ni. Hari ni, Mar, Alhamdulillah sebab ada Mar yang jadi asbab untuk menyantuni semua sahabat-sahabat yang bersiaran bersama dengan kita. Ya, jadi dalam tempoh Mar menyantuni sahabat-sahabat di Facebook, Alhamdulillah Ustaz dapat juga menyantuni sahabat-sahabat di IG, anak-anak muda di IG, ya, putera-puteri kita semua insya-Allah, supaya kita semua insya-Allah pada malam ini kurang lebih dalam, ya, biasanya 45 minit, 1 jam, pernah terlajak juga sampai 1 jam setengah kan, ya, untuk kita sama-sama bertalaqi. Macam yang Ustazah pernah sebut, ya, Mar, tuan-puan, sahabat-sahabat, anak-anak sekalian, untuk mendapat ataupun meraih keredaan Allah, untuk kita benar-benar dapat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Itu perlu kepada tafaqquh fiddin. Tak dilupakan, bang. Ya, tak dilupakan depan Ustazah ni ada suami Ustazah, ya, Al-Fadhil Dr. Azhar Yaakob, bagi sokongan moral. Subhanallah, Ustaz ada malam ni. Ustaz ada kat depan ni, biasanya sekejap dalam Ustaz duduk, jadi diraikan juga, ya, Al-Fadhil Dr. Azhar. Dan Ustazah juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada Madinatul Huffaz, ya, kepada Jom Tu Jannah, kepada Fatih Team yang sama-sama menjadi penganjur, pemudah cara untuk kita dapat meneruskan, ya, kuliah talaqi kita pada 3 kali seminggu, ya, insya-Allah. Bagi yang tak tahu, jadi Ustaz nak maklumkan kita ada kuliah 3 kali seminggu insya-Allah. 3 subjek, iaitu yang pertama adalah Hikam, kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Masya-Allah, kitab tersebut tuan-puan sekalian, hikmahnya dapat memberikan kita banyak pencerahan. Betul ya, Mar, ya? Betul Ustazah. Masya-Allah, benda tu pun terkait dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi SAW, sangat memberikan kita inspirasi dan motivasi. Kemudian yang kedua subjeknya adalah dengan kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW, iaitu melalui dengan merujuk kepada kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ya, yang ketiga tadabbur Al-Quran, dan kita mulakan dengan surah Al-Mulk. Jadi dah masuk kepada ayat yang ke-16. Kembali kepada tadi, Mar, yang Ustaz katakan tadi, ya, kita nak meraih keredaan Allah ini memerlukan kepada kesungguhan usaha kita untuk tafaqquh fiddin. Bila sebut tafaqquh fiddin, ya, bermula dengan ilmu akidah, ilmu tauhid, ya, kemudian ilmu fiqhnya, syariatnya, kemudian adabnya, akhlak, tasawuf, itu kita dalami, ya, perlahan-lahan, tapi sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sikit lama-lama banyak, makin faham, mendepani cabaran kehidupan, ya, akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, bukan ada orang nak sentiasa bisik ilmu kat kita. Ya, bukan ada orang nak sentiasa bagi nasihat 24 jam kat kita, tidak. Tapi kita minta apa? Taufik dan hidayah daripada Allah. Kita minta rasyada, kita minta irsyad daripada Allah Azza wa Jalla. Melalui jalan apa? Di antara asbabnya ialah dengan kita belajar, mendalami setiap ilmu yang kita pelajari. Lebih-lebih lagi Al-Quran, ya, nak kena dia dalami. Wallahu alam, Ustaz pun tak pasti sama ada kita dah buka majlis ke. Mar, dah buka, ya? Dah. Dah buka, ya, dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Buka nampak gaya. Ya, kita buka majlis kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Okay. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami, ya Allah, rahmat dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Wahai Allah, ingatkanlah kami, ya Allah, terhadap apa yang telah kami lupakan daripada Al-Quran. Ajarilah kami, ya Allah, apa-apa yang belum kami ketahui daripada Al-Quran. Anugerahkanlah kami kemampuan untuk senantiasa membaca Al-Quran sepanjang malam dan siang,
Jadikanlah Al-Quran sebagai hujah bagi kami yang dapat menyelamatkan kami, wahai Tuhan seru sekalian alam. Ya Allah, jadikanlah pengetahuan dan pengamalan kami dalam agama kami, maka agama kami menjadi penjaga urusan kami. Jadikanlah dunia ini, ya Allah, tempat kami mencari penghidupan. Adapun akhirat, jadikanlah sebagai tempat kami kembali dan sebenar-benar urusan. Jadikanlah hidup kami sebagai tempat untuk kami melaksanakan segala kebajikan dan jadikanlah matinya kami sebagai pemutus daripada segala keburukan. Wahai Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami agar menjadi amal yang terbaik di akhir usia kami. Hari kami yang terbaik adalah hari di saat kami bertemu denganmu kelak, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat sekalian, mari sama-sama kita lihat surah Al-Mulk. Ayat yang ke-16 ya. Kita akan mulakan dengan ayat yang ke-16 hingga ayat 21 insya-Allah. Sebelum tu tuan puan sekalian, ya ustazah nak membacakan satu kisah ya, kisah yang berlaku kepada seorang syekh yang bernama Dr. Kamil Labudi. Dr. Kamil Labudi, tuan puan sekalian, isteri beliau ialah Sayyidah Rasha Al-Jayyar. Nama isterinya Sayyidah Rasha Al-Jayyar. Masya Allah tuan puan sekalian, Allah kurniakan kepada mereka ya ketika mana kisah ini ditulis. Allah kurniakan kepada mereka 3 orang anak. Dan salah seorang daripada anak itu bernama Tabarak. Dia ada 3 anak ketika mana kisah ini ditulis dan ustazah baca. Anaknya yang pertama namanya Tabarak, kemudian Yazid, kemudian Zainah. Ya. Jadi ketika mana ibunya ataupun isteri Dr. Kamil Labudi iaitu Rasha Al-Jayyar mengandung tuan puan sekalian, beliau menghafaz surah Al-Mulk dan beliau membaca surah Al-Mulk tu siang dan malam. Baca surah Al-Mulk masa mengandung. Baca sehingga kan dia kata antara perkara yang berlaku dalam hidup dia semasa dia mengandung tu ialah dia selalu ketika mana tidur bermimpi membaca daripada ayat pertama surah Al-Mulk sampai habis ayat yang ke-30. Masa mengandung sampai mimpi-mimpi surah Al-Mulk. Lalu sebab itulah dia kata dia pun ketika mana anak perempuannya lahir, dia namakan anak itu dengan namanya Tabarak. Jarang kita dengar ada orang meletakkan nama anak Tabarak, tapi Masya Allah ini nama Tabarak yang diberikan oleh Dr. Kamil Labudi kepada anaknya kerana isterinya terlalu kerap mimpi membaca surah Al-Mulk penuh ayat 1 sampai ayat 30. Masya Allah. Di luar mimpi memang dia baca sampai bawa dalam mimpi. Masya Allah. Ustazah cuma nak bertanya pada kita tuan puan sekalian, bahkan nak tanya pada diri ustazah sendiri, bila lagi kita nak hafal ayat-ayat Quran? Kalaupun tak boleh 30 juzuk tuan puan sekalian, bagilah juzuk 30. Bagilah surah-surah yang selalu dan kerap kita baca. Umpamanya macam surah Al-Mulk ni, kita memang baca tiap-tiap malam sebelum tidur. Umpamanya macam surah Al-Waqi'ah, kita baca tiap-tiap malam. Umpama macam surah Al-Kahfi, kita baca sekali seminggu paling kurang hari Jumaat. Umpamanya surah Yasin, umpamanya surah apa lagi? Yang kita kerap baca. Al-Naba. Jadi tanya pada diri kita, Ustazah tanya pada diri ustazah malam ni, bila lagi kamu ni terlena, banyak bertangguh-tangguh, penat dengan urusan dunia, asyik dengan urusan dunia, bila lagi kamu nak hafal surah-surah tersebut? Biar senang nak baca bila-bila, biar kamu boleh baca pagi, kamu boleh baca petang, biar dalam mimpi kamu Al-Quran, kamu mimpi baca Quran. Masya Allah tuan puan sekalian, alangkah indahnya, nikmatnya, hidup yang seperti ini. Muslimin muslimat, mari kita lihat anak-anak semua, adik-adik, pelajar-pelajar universiti, mahasiswa, mahasiswi, jom sama-sama dengan ustazah. Kita nak baca ayat yang ke-16 hinggalah ayat yang ke-21. Dan sambil kita niat juga insya-Allah kita nak memperbaiki bacaan kita masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul ardh
فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Sadaqallahul Azim. Maksudnya ialah Aamintum man fis sama. Sudah merasa amankah kamu bahawa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Atau sudah merasa amankah kamu bahawa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat pendustaan kamu terhadap peringatanku. Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentera bagimu yang dapat membela-Mu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika Dia menahan rezekinya, bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri daripada kebenaran. Masya Allah, sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, kita tengok pada ayat yang ke-16a, ya, huruf hamzah di situ. A di situ adalah satu pertanyaan. Aamintum, sudah merasa amankah kamu? Ya, pertanyaan Allah kepada kita semua yang baca Quran, pertanyaan Allah kepada manusia. Aamintum, kamu dah rasa aman ke? Ya. Dan pertanyaan di sini tuan-puan sekalian, aamintum, ya, pertanyaan di sini bukan memerlukan kepada jawapan pun. Ya, bukan Allah nak tahu jawapan kita pun, tapi pertanyaan itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, bila Allah tanya kepada kita, aamintum man fis sama' an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Kamu dah rasa amankah, ya, bahawa Dia yang di langit akan membuat kamu ditelan bumi ketika mana tiba-tiba bumi ni boleh bergoncang bila-bila masa? Apakah kamu sudah merasa aman? Soalan ini tuan-puan sekalian bukan untuk semata-mata soalan, pertanyaan, tapi soalan ini mengandungi, ya, dari segi balaghahnya, ya, mengandungi apa? Mengandungi maknanya macam satu yang nak menggambarkan betapa lemahnya kita. Ya, macam satu persendaan. Ya, macam satu nak gambarkan memang kamu takkan boleh jawab. Memang jawapannya kamu tak akan merasa aman pun daripada kuasa Allah Azza wa Jalla yang boleh menggoncangkan muka bumi ini pada bila-bila masa sahaja, ya, kalau Allah nak goncangkan. Tuan-puan sekalian, ya, kita tengok sikit pada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 tuan-puan sekalian, ya, Allah menyebut pada ayat yang ke-15, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Pada ayat ke-15 Allah sebut, Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian daripada rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ya, kita tengok sikit pada ayat 15, nanti saya nak kaitkan dengan ayat 16 dan seterusnya. Ayat 15 ni sahabat-sahabat semua, Allah sebut apa? Allah telah pun mudahkan. Zalula.
Zalula kat sini maknanya benda-benda lain yang Allah jadikan ke atas muka bumi ini, Allah jadikan mereka itu merendahkan dirinya untuk manusia. Allah jadikan semua benda-benda lain tu, baik udara, baik air, baik binatang, baik tumbuhan, segala macam tuan-puan. Allah jadikan zalula, maknanya apa? Memudahkan dirinya, merendahkan dirinya untuk apa? Untuk manusia. Ya, untuk manusia dapat menghirup oksigen, menghirup nafas, untuk manusia dapat hidup senang lenang, untuk manusia dapat hidup selesa. Ya, tengok macam mana dalam satu kitab yang Ustazah rujuk, ya tuan-puan sekalian, bagaimana Allah memudahkan segala apa yang ada di atas muka bumi ini, termasuklah bagaimana Allah memudahkan, Allah menciptakan lebah tuan-puan sekalian. Untuk jadi apa? Untuk jadi penawar kepada manusia. Dalam surah An-Nahl ayat 68, wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhil minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhan mewahyukan kepada lebah. Ya, akhirnya tuan-puan sekalian, apa yang lebah buat ni, ya, apa aktiviti lebah ni, apa manfaat daripada lebah ni akan kembali kepada siapa? Kepada manusia. Ini ustazah nak bawa contoh je tuan-puan. Ya, akan kembali kepada manusia. Dan Tuhan mewahyukan kepada lebah, kamu buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, buatlah sarang-sarang di pohon-pohon kayu dan tempat-tempat yang dibina oleh manusia. Masya Allah tuan-puan sekalian. Unik sangat ayat ni. Ayat ni menyebut wa auha. Allah wahyukan kepada lebah. Allah pimpin, Allah bimbing hingga menjadilah lebah-lebah. Ya, kat dunia ni tuan-puan sekalian, semuanya main buat sarang. Buat sarang kat pokok, buat sarang kat bukit, buat sarang kat pohon kayu, buat sarang kat binaan-binaan manusia. Kemana hujung jatuhnya tuan-puan sekalian? Ya, khasiat daripada lebah tu kembali kepada manusia, menjadi madu lebah yang boleh jadi penawar, yang sangat bagus untuk, sangat berkhasiat untuk dimakan tuan-puan sekalian. Masya Allah. Ini nak gambarkan bagaimana Allah telah membentangkan muka bumi ini tuan-puan sekalian. Zalula, semuanya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita manusia. Supaya apa? Supaya manusia tidak lupa tuan-puan sekalian. Ya, pada hujung ayat 15 itu, wa ilaihin nusyur, apa saja yang kita lihat daripada nikmat dunia, manfaat dunia, kemudahan di dunia ni tuan-puan sekalian, jangan sampai melupakan kita bahawa yang paling penting adalah wa ilaihin nusyur, kamu akan kembali kepada Allah. Ya, bumi Allah ni sangat luas. Jelajahilah. Kamu nak pergi mana? Pada satu ketika dulu sebelum pandemik COVID ni tuan-puan sekalian, ya, kalau Allah mudahkan duit pada kita, mudahkan tenaga pada kita, kamu nak pergi mana? Pergilah. Australia, Amerika, UK, Zimbabwe, pergi Mekah, Madinah, Riyadh, Dubai, ya, Abu Dhabi, Qatar, pergilah mana pun kamu nak pergi. Tapi ingat, tiap-tiap langkah kamu jangan lupa wa ilaihin nusyur, kamu akan kembali kepada Allah. Ya, kamu nak berniaga sehebat mana, bisnes kamu sebesar mana, projek kamu nak semaju mana, silakanlah, buatlah. Tapi kamu ingat dalam berbisnes kamu, ya, dalam penjelajahan kamu untuk jadi bisnesmen yang paling berjaya di atas muka dunia ni, kamu jangan lupa wa ilaihin nusyur, kamu akan kembali kepada Allah. Allahu Akbar, takut ya tuan-puan bila mengingatkan kita akan kembali pada Allah. Buatlah apa saja, buatlah, tapi ingat kamu akan kembali pada Allah. Kamu nak tipu orang, tipulah, tapi ingat wa ilaihin nusyur, kamu akan kembali kepada Allah. Ya, kamu nak dera orang, nak zalimi orang, kamu boleh buat. Kalau kamu terror, kamu pandai berhelah, kamu mungkin pegang teknologi dan sebagainya, kamu boleh dera, kamu boleh tipu orang tua-tua, orang yang tak pandai, orang yang tak tahu IT dan sebagainya, buat, kamu boleh buat, tapi ingat wa ilaihin nusyur, kamu akan kembali menghadap Allah. Mana nak letak muka tuan-puan? Macam mana nak jumpa Allah dengan penipuan kita? Macam mana nak jumpa Allah dengan dosa-dosa kita? Kita boleh menjelajahi di atas muka bumi yang Allah memang mudahkan untuk kita, tapi ingat wa ilaihin nusyur, kamu akan kembali kepada Allah. Kita pindah pada ayat 16 tadi. Apakah kamu merasa aman bahawa Allah tidak akan menggoncangkan bumi ini ketika mana Allah nak menggoncangkannya? Allahu Akbar. Ya, dalam pada kita kadang-kadang kemaruk dengan dunia tuan-puan sekalian. Ustaz tak kata pada orang lain, ustazah mengingatkan diri ustazah dengan anak-anak kat depan ni. Ya, kadang-kadang kita tu sampai kita terlupa. Kita ni manusia yang mudah lupa. Sebab tu perlu pada peringatan. Ya, kemaruk dengan dunia dan sebagainya sampai kita lupa bahawa tempat kita kemaruk ni, ya, tempat kita berlari-lari, tempat kita tergopoh-gapah mencari segala macam, tempat yang kita buat maksiat dan segala macam, semuanya namanya bumi. Ya, atas muka bumi. Tak ada orang sekarang ni saat mendengar ustazah ni yang terkeluar daripada bumi. Betul tak, Mar?
Betul Dia semua Ustazah. duduk kat tempat lain, bukan kat bumi. Semua kat bumi kan. Kat bumi. Tengok macam mana Allah tanya pada soalan tadi. Pada ayat yang sekejap ya, pada ayat yang ke-16 tadi, bagaimana Allah tanya ya kepada manusia, apakah kamu ni boleh selamat ke? Apakah kamu boleh selamat bahawa Allah tidak akan membuat kalian ditelan bumi ketika mana tiba-tiba ia bergoncang. Habis. Ya, satu goncangan yang paling besar dalam hidup kita akan berlaku pada setiap orang, ya, adalah goncangan kematian. Ya, goncangan kematian tu semua orang akan rasai. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Ya, akan datanglah sakratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Tak tahu nak gambarkan macam mana kegoncangan itu. Ya Allah ya Tuhan, ya, kita belum merasai detik tu ya. Mari ya sahabat-sahabat semua, kita tak tahu. Tapi Quran dah sebut, Nabi dah cerita dengan kita betapa hebatnya, betapa dahsyatnya kegoncangan ketika mana kematian. Yang bergoncang tu apa tuan-puan? Hebat tak hebatnya tuan-puan? Bukan saja yang bergoncang tu tubuh badan, urat saraf kita, tapi yang lebih dahsyat yang kita khawatirkan adalah kegoncangan iman kita, kegoncangan keyakinan kita. Ya, ketika mana berhadapan dengan sakratul maut. Itu satu kegoncangan juga. Tapi berbalik pada yang tadi ayat 16, Allah boleh saja nak goncangkan muka bumi ini. Dan Allah telah lakukan. Benda tu dah pernah berlaku. Lalu soalannya, kamu rasa aman ke nak buat maksiat? Kamu rasa aman ke nak kufur pada Allah? Kamu rasa aman ke nak meninggalkan ketaatan kepada Allah? Kamu rasa aman ke nak syirik kepada Allah? Kamu rasa aman ke nak lakukan bid'ah di atas muka bumi ini? Sedangkan Allah boleh goncang bumi tempat kamu berdiri. Allah boleh goncang rumah tempat kamu diami. Allahu Akbar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah telah lakukannya kepada kaum-kaum yang terdahulu, yang engkar, ya, yang melakukan kemungkaran, yang mendustakan para nabi, para rasul, ya, seperti mana yang berlaku kepada kaum Nabi Lut. Ya, subhanallah, kalau kita tengok ya tuan-puan sekalian, Ustaz ambil beberapa ayat Quran yang menggambarkan bagaimana kegoncangan yang Allah telah goncangkan bumi dan habis musnah, tak meninggal baka keturunan itu. Contoh dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Maka kami benamkan dia. Siapa dia yang dimaksudkan dalam surah Al-Qasas ayat 81? Dia tersebut ialah Qarun. Qarun kaya raya. Qarun ni ya, sampai simbolik orang nak cerita pasal Qarun ni, kayanya dia tuan-puan. Macam mana dia punya kunci kekayaan dia tu pun, ya Allah, bergudang-gudang, nak simpan kunci je. Yang kena ditarik oleh ribuan manusia, nak tarik kunci, banyak sangat hartanya, sana simpan, sini simpan khazanah. Tapi tengok, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, maka kami benamkan dia, yakni Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Masya Allah, tenggelam semua. Ya, kuasa Allah. Seperti mana dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-34, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka kecuali keluarga Nabi Lut. Ya, Allah kirimkan badai tuan-puan sekalian, ya, sampai habis semua. Itu juga boleh dilihat pada surah Al-Ankabut ayat 40, yang Allah selamatkan adalah, ya, keluarga Nabi Lut ketika itu. Boleh rujuk dalam surah Al-Haqqah ayat 4 hingga 8. Ya, supaya kita dapat memahami lagi ayat 16 surah Al-Mulk ini. Ya, dalam surah Al-Haqqah ayat 4 hingga 8. Tengok kuasa Allah yang begitu hebat. Sekelip mata je. Ya, setinggi mana pun tamadun yang kamu bina, sehebat mana pun kemajuan yang kamu ada, ya, sehebat mana pun, sebanyak mana pun harta yang kamu kumpulkan, yang kamu miliki, yang kamu kuasai, segagah mana pun kerajaan yang kamu pegang, tapi dengan kuasa Allah semuanya boleh berkecai, boleh menjadi debu-debu yang berterbangan. Dalam surah Al-Haqqah ayat 4 hingga 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. صدق الله العظيم. Kaum Thamud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Maka adapun kaum Thamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin taufan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang daripada kaum tersebut yang masih tersisa lagi di atas muka bumi ini? Masya Allah. Jawapannya apa tuan-puan? Tak ada tersisa dah kaum Samud atas muka bumi. Semuanya dihancurkan oleh Allah, ya, yang telah mendustai para rasul, mendustai nabi, mendustai hari kiamat, ya, yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Apa tujuannya tuan-puan sekalian? Ya, bila kita baca ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 surah Al-Mulk ni tuan-puan sekalian untuk apa? Untuk kita rasa. Rasa bagaimana? Kita rasa, ya Allah, ya Tuhan, takutnya. Ya, dengan keagungan, ya, dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah boleh berbuat apa sahaja, ya, kepada kita semua. Kuasa Allah terlalu hebat. Allahu Akbar. Itu kalau kita tengok macam apa? Macam kita tengok gempa bumi, ya Mari. Memang sebut gempa bumi ni memang nampaklah, ya, dahsyatnya keadaan yang berlaku. Tapi kita kena ingat juga tuan-puan sekalian, ya, Allah memiliki tentera-tentera yang terlalu hebat, terlalu banyak, tak terkira dengan jari, ya, semuanya makhluk Allah. Semua tentera-tentera itu boleh melemahkan kita dalam masa sekelip mata. Sekelip mata. Mungkin ada orang mendabik dada, dia kata, tak ada pun saya buat kufur, tak ada pun saya buat engkar, tak ada pun gempa bumi. Tuan-puan kena ingat, ya, bukan gempa bumi yang kita bayangkan ni saja, tapi tentera Allah tu terlalu banyak. Boleh macam-macam perkara. Allah boleh tunjukkan kuasa nak menunjukkan betapa lemahnya kita manusia. Jangan lupa pada Allah. Jangan lupa untuk bertawakal dan bersandar kepada Allah. Ustazah bawa sikit perkongsiannya, Mar, ya. Ya, Ustazah. Untuk supaya tak berat sangat, ya, perbincangan malam ini. Minta maaf tuan-puan, kadang bila kita tadabbur ni, bukan kita nak pilih untuk cakap benda ringan-ringan, ya, tapi kita memang nak cakap secara serius supaya hati kita tu, nafsu kita tu terdidik, ya. Kadang-kadang kita terlalu berlembut sangat dengan nafsu kita. Baiklah, Ustaz bagi pada contoh yang Ustaz nak kongsi tadi. Allah Maha Hebat, Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha alimun, innallaha bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu tu Allah Maha mengetahui. Isi hati manusia semua Allah tahu. Jadi contoh cerita dia macam ni, Mar, ya, sahabat-sahabat semua. Bila ustazah nak ceramah, ya, nak ceramah, dia biasanya yang tekanan kuat sikit tu bila ceramah dekat televisyen lah, yang live. Ya. Bila kita buat live tu, dia tekanan dia lain sikit, ya, sebab benda tu nak kena, benda tu tak dapat nak diulang-ulang, ya, dia akan berlaku macam tu lah, ya, bila dia dah start kira 4, 5, 3, 2, 1, tu rasa nak tercekik pun ada, ya. Jadi dalam pengalaman ustazah tu, kalau live ni memang terutama televisyen lah masa dulu kan, ya, memang rasa dia punya tekanan tu kuat sikit, rasa nervous. Tapi alhamdulillah bila kita tu macam biasa, ya, dah selalu kan, ya. Lepas tu dah terbiasalah bertahun-tahun, dia jadi hilang sikit rasa takut dan nervous tu. Dia rasa macam biasa je, ya, rasa macam macam orang kata apa ni, kalau bahasa anak-anak lah, bahasa orang muda, kacang je, macam tu, ya. Ustazah pernah rasa macam apa ni, nak live kat TV tu macam kacang je, ya, macam tu. Jadi bila kita rasa macam tu, ya, sahabat-sahabat semua, kita jadi kurang sikit. Sama ada kita sedar ataupun tak sedar, kita jadi kurang pergantungan dengan Allah. Ya, sungguh.
Kita jadi macam selamba-selamba je, macam biasa-biasa je. Ya, dekat-dekat nak live tu boleh lagi makan-makan apa semua, lepas tu korang ya okey nak live macam biasa je. Ya, kadang-kadang minta maaf cakap, kadang-kadang maknanya yang kita baca bismillah tu bismillah yang kita baca masa nak live tu je lah. Kan kita start kan, okey bismillahirrahmanirrahim ayat tu. Banding masa ustazah takut ya tuan-puan, ustazah berdoa-doa daripada rumah. Pernah ustazah solat hajat kat rumah. Ya, lepas tu jumpa ustaz kan, suami, bang doa ya bang ya, nak live TV ni bang doa. Macam tu sekali kita ni ya, mengharapkan doa, nak bergantung ya dengan Allah. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu masa kita takut, ya masa kita berhati-hati. Tapi bila kita rasa macam alah biasa kacang ni. Masa tu tuan-puan sekalian, doa jadi kurang. Ya, maknanya tak ada dah dengan suami hanya cakap, okey bang, saya nak pergi dah ni. Macam tu, tak ada dah duduk bersimpuh. Bang, doa ya bang ya, mudah-mudahan semuanya okey. Nak bagi tahu sikit je kita manusia ni. Bila Allah bagi selesa sikit je, bila Allah bagi terbiasa sikit je, kita dah nampak dah. Sama ada kita sedar ataupun tak sedar ni, Ustaz cakap ni. Kita dah kurang pergantungan. Ya. Jadi apa yang berlaku tuan-puan? Allah ajar Ustazah. Allah didik kita. Ya, satu hari tu Ustazah live ya tuan-puan sekalian. Yang rasanya macam alah senang je, tajuk senang apa segala macam senang. Tapi subhanallah, ya sebaik je live tu, baru je beberapa minit Allah datangkan tenteranya. Allah tunjukkan kekuasaannya. Apa dia? Ustazah tak boleh bercakap sebab apa? Sebab dekat dalam kat bahagian kerongkong ni, ya Mar, ada macam apa ni, lada. Kita kan makan tu, lada tu kan kecil-kecil je kan kita makan. Jadi ada sisa lada tu lekat dekat kerongkong. Jadi kan yang lekat dekat kerongkong ada, yang lekat dekat gigi ada. Ya, sebab kita tadi kan rasa semuanya macam okey, kita makan-makan semua. Masya Allah, susahnya ustazah nak bercakap waktu tu. Ya, sebab apa? Sebab tak selesa. Ada benda dekat kerongkong ni, tak selesa. Waktu tu muka sangat nervous, nak tunggu sampai habis blok pertama, nak tunggu sampai apa? Sampai iklan tu. Hanya Allah yang tahu betapa berdebarnya hati ustazah. Sebab ustazah dah hilang fokus kerana ada sisa lada dekat leher dengan dekat gigi. Ya, sebab dia mengganggu Ustazah nak bercakap. Ustazah dah hilang fokus dengan ayat Quran yang nak disebut, dengan hadis yang nak dibaca, dengan perbincangan yang nak dibawa. Ya, waktu tu Masya Allah hanya Allah yang maha tahu. Ya, kemudiannya habis blok pertama, iklan. Producer tu boleh tegur ustazah dekat telinga ni, dia kata apa? Ustazah, kenapa nampak nervous sangat? Ya, kenapa nampak macam hilang, macam lost? Ya, Ustazah kata Masya Allah, Masya Allah. Allah nak menegur kita. Apa dia? Kamu ni bukan main nak mengandalkan kehebatan kamu. Kamu ni bukan main nak mengandalkan kebiasaan kamu. Sampai kamu lupa nak minta tolong dengan Allah. Sedangkan mudah sangat bagi Allah nak menggagalkan usaha kamu. Ya, nak mengganggu gugat, makna nak menjatuhkan apa yang kamu buat. Mudah sangat bagi Allah. Ya, wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah boleh muliakan siapa Allah nak, Allah boleh hinakan siapa Allah nak. Ya, Allah boleh bagi hidayah pada siapa yang Allah nak, Allah boleh sesatkan siapa yang Allah nak. Kuasa Allah yang sangat besar. Sejak daripada hari tu, Mar, ya sahabat-sahabat semua, ya, macam-macam lagi lah pengalaman yang ada kan. Ya, ustazah jadi beringat sangat. Allahu Akbar. Jangan besar diri bila kita nak bertemu dengan orang ramai. Jangan besar diri walaupun kita dah buat benda yang kita rasa macam biasa. Sebab apa? Sebab Allah melihat kita. Allah nak tengok kita hamba Allah yang tawaduk. Allah nak tengok kita ni kekal menjadi hamba Allah yang sentiasa merasa fuqara, berhajat dengan Allah. Kita tak ada ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan. Kita tak ada suara kecuali apa yang Allah bagi. Ya, kita tak ada kekuatan kecuali apa yang Allah berikan. Kita sangat lemah. Jadi, bila kita baca surah Al-Mulk, tuan-puan sekalian, tiap-tiap hari kita tahu siapa hakikat diri kita yang sebenar. Kita sedang berdepan, kita sedang duduk ya di bawah pentadbiran Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar. Ingat supaya menjadi hamba Allah yang taat. Ya, jangan engkar pada Allah. Jangan berbangga buat dosa. Ya, sebab kenapa Ustaz kata berbangga buat dosa? Sebab kita ni manusia biasa, ya, nak kata langsung tak buat dosa tu memang macam tak mungkin lah, Mar, kan, ya. Tak buat dosa, kita bukan maksum. Tapi jangan sampai kita berbangga buat dosa. Ya, kita tahu kita buat dosa, kita jadi penyedih, kita menyesali dosa. Ya, sebenarnya kalau kita nak tutup-tutup pun dosa kita tu, ya, itu pun satu amalan, maknanya kita tutup aib kita.
Kan? Benda tu pun Islam suruh. Jangan kita dedah-dedahkan. Kenapa? Kita takut terjerumus menjadi orang yang berbangga-bangga dengan dosa yang kita buat. Seolah-olah kita rasa macam kuasa Tuhan ni kecil je. Allahu Akbar. Allah boleh balikkan bumi, lipat terbalik. Semua jadi macam-macam. Allah boleh turunkan hujan batu. Allah boleh datangkan tiupan angin yang dingin. Mati 7 hari 7 malam, tuan-puan. Berlaku kepada kaum-kaum yang sebelumnya. Bahkan macam-macam yang Allah boleh tunjuk kepada kita. Betapa Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Ingatlah, ya, kamu semua antumul fuqara, kamu semua adalah orang yang fakir, berhajat kepada Allah. Pada ayat yang ke-17, am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau sudah merasa amankah kamu bahawa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepada kamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Tadi telah kita hurai, ya, maknanya ayat 16-17 tentang gempa bumi, ya, tentang badai yang Allah boleh datangkan. Allah Maha Berkuasa. Ada satu kisah lah, Mar, Ustazah rasa nak kongsi. Boleh, Mar, ya? Boleh Ustazah. Saya pun nak dengar. Satu hari tu, masa tu kan, ya Allah ya Tuhan, ya, terasanya lah hebatnya, besarnya kuasa Allah. Masa tu Ustazah dekat bumi Makkah, bawa jemaah umrah, ya tuan-puan sekalian. Benda tu jadi pengajaran yang besar kepada kami semua. Jadi Ustazah bawa jemaah masa tu kan, Allah uji kami dan jemaah masa tu. Macam perjalanan tu macam tak terlalu macam yang kita nak lah. Tak macam yang kita nak. Kita ni kalau boleh pergi haji, pergi umrah ni ialah nak selesa kan. Nak senang-senang. Macam tu lah. Tak kata orang lain tu apa. Ustazah pun berdoa, minta kemudahan, minta keselesaan. Tapi pada satu ketika yang Ustazah maksudkan ni, dia tak macam yang kita nak. Ya, dia jadi penat, jadi susah, jadi ada je hal-hal yang menghalang. Jadi daripada perjalanan kami kat negara lain tu dah nampak dah, ya, macam banyak halangan-halangan. Jadi bila sampai kat Mekah tu mungkin dah penat, dah stres, ya. Macam nak depression pun ada kan. Yang Ustazah heran juga, bagi yang Ustazah sendiri rasai masa tu adalah rasa macam kenapa hati aku ni berat sangat. Ustazah simpan je rasa berat hati ni. Tak cakap dengan ustaz, dengan suami tak cakap dengan anak-anak yang ikut Ustazah bersama. Ustazah simpan je, ya. Tapi tiba-tiba satu hari tu masa kat Mekah, tak tahu kenapa dah tak boleh simpan dah, ya. Ustaz luahkan pada Ustazah. Tengok-tengok sama macam yang Ustazah rasa. Kemudian anak-anak luahkan, apa dia? Rasa lain sangat kali ni. Rasa macam berat sangat. Macam ada sesuatu menyebabkan kami masa tu kan, ya Allah ya Tuhan, kami sebagai orang yang diamanahkan untuk bawa jemaah umrah, ya tuan-puan, kami istighfar dululah pada Allah. Ya, mungkin ada banyak dosa kami, salah silap, salah tujuan, salah niat segala macam. Kami masa tu 4 orang, Ustazah, suami dengan anak 2 orang. Memang masa tu kami buat solat sunat taubat. Ya, kami istighfar, ya Allah, kalaulah sebab musabab kepada kami berempat, tolong ya Allah, ampunkan dosa kami, mudahkanlah urusan kami semua jemaah. Ya, dekat Mekah, lepas ni nanti nak pergi Madinah. Lepas tu tuan-puan sekalian, okey, pendek cerita, nak pergi Madinah. Dekat Mekah macam-macam ujian, Mar, macam-macam. Ya, tak dapat hotel yang kami nak duduk, ya, macam-macam lah, ya. Jadi nak menenangkan jemaah pun satu hal juga. Jadi nak pergi Madinah. Jadi ada di antara jemaah ni sampai sebut dah tak nak dah pergi Madinah. Sebab apa? Sebab takut nanti kan macam-macam pula kat Madinah. Masa satu hari tu Ustazah punya pengalaman. Jadi sampai ada jemaah yang kata tak apalah, kami nak tukar Jeddah je. Kami nak ambil hotel kat Jeddah, kami tak nak pergi Madinah. Masa tu Ustazah pun kan, ya Allah ya Tuhan, cakap dengan Ustaz pun pergi pujuk sahabat tu. Jangan macam tu, kita kena tunjuk, kita nak jumpa Nabi SAW, kita nak ziarah Nabi. Jangan tunggu kat Mekah, jangan tunggu kat Jeddah je, jom kita pergi Madinah. InsyaAllah, semoga Allah pemudahkan urusan kita. Lepas tu, okey, kami pun pergilah. Ya, bermula dengan nak naik bas kat Mekah, Mar. Ini cerita betul-betul, Mar. Ya, nak naik bas kat Mekah. Kami tengok kan bas banyak bersusun-susun kan nak bawa orang pergi Madinah. Memang betul kami tengok bas kami yang paling buruk. Ya, bas orang lain kami cantik lagi, berkilat-kilat, bersinar-sinar bas orang lain. Bas kami ni dah lah bas lama, bas buruk, ya tuan-puan sekalian. Sampai kan
Mungkin ada setengah jamaah tu sebut dekat mulut dia. Tapi ustazah, hati ustazah berkata-kata macam tu. Buruknya, dalam hati buruknya bas aku Bas sebelah kanan, belah kiri tu kau main cantik. Ustazah mula-mula nak naik bas yang lawa. Tengokkan tu bas ustazah. Rupa-rupanya bas kita memang bas macam mundur lah bas tu. Sekali bila ustaz naik Mar, bila ustaz suami dah naik, ustaz pandang ustaz kata ni, tak ada bahak lawa ko. Tak ada bahak comel ko. Ustaz keluar. Ustazah ni memang ada lah mati tapi takut nak cakap. Ustaz cakap. Ustaz kata tak ada bahak comel ko. Ustaz kata dengan ustazah. Ustazah ni senyap je. Lepas tu ustazah duduk belakang driver. Dalam hati rasa tak sedap. Masya Allah apa nak. Ya Allah ya Tuhan. Lain macam betul lah masa tu. Kami punya pengalaman. Bayangkan Ustaz duduk belakang driver, Ustaz tanya driver tu, okey tak? Tanya dia kan. Sebab Ustaz nampak dia pakai koyok kiri kanan dia. Koyok tahu Mar? Pakai pelekat orang sakit kepala tu. Ustaz kata, ya Allah, nervousnya tengok driver pakai pelekat kiri kanan macam orang sakit kepala. Allahu Akbar, rasa macam tak sedap hati. Tanya driver tu, okey tak Ammu? Okey ke tak okey kan? Maksud? Tanya dia okey tak? Dia kata, okey, maafin muskilah. Dia kata, okey. Ustaz duduk belakang ni dah tak sedap hati. Lepas tu, bila dia bawa bas, sebelum dia bawa bas, dia ada makan satu ubat. Ustaz kata, Masya Allah, ubat apa kau makan? Dia kata, tak apa, gawi, hadha gawi. Dia kata ubat ni untuk bagi dia kuat, kan? Okey lah, biarlah. Okey, pendek cerita dalam perjalanan tu, Ustaz tak dapat tidur pun, tak dapat lap mata. Anak laki-laki Ustazah pun sama, duduk sebelah sini tu, tak dapat lap mata juga. Okey, dalam perjalanan tu, tuan-puan sekalian, tiba-tiba datang angin. Masa tu memang waktu ribut padang pasir di negara-negara Arab. Masya Allah. Harap tuan-puan boleh gambarkan macam mana Ustazah rasa. Memang menitik-nitik air mata. Dalam keadaan hati dah berat, dah takut. Rasa macam, wahai Allah, apa yang kau nak tunjuk ke aku ni? Wahai Allah, tak berani tuan-puan, tak berani. Tak ada besarnya kita ni. Allah nak tunjuk ribut pasir je baru. Ribut pasir melintah-lintah depan sepanjang jalan kat padang pasir. Ya Allah, takutnya rasa macam, ya Tuhan, berakhir ke nyawa aku kat sini ni? Ya Allah, aku tak boleh balik Malaysia ke? Masa tu Zah rasa, duk pandanglah anak lelaki tu kan, sebab Ustaz dah tidur dah. Ustaz senang tidur Ustaz dah tidur. Ustazah punya takut. Tiba-tiba tuan-puan, entah macam mana driver bas tu, tak tahu kenapa Ustaz tengok, kenapa bas ni macam makin ke kanan. Kita ni duduk lain sini, duduk kat tengah-tengah jalan raya. Tapi entah macam mana bas tu macam makin ke kanan. Tak sempat kami nak cakap apa tuan-puan sekalian. Bas tu memang terus ke kanan dan masuk ke dalam padang pasir, jatuh ke bawah sikit, masuk dalam padang pasir. Bas tu macam terhoyong-hayang, macam nak terbalik. Depan sikit, lebih kurang 100 meter, bukan padang pasir biasa, tapi itu gaung batu. Allah selamatkan kami dengan sedikit beberapa ratus meter sahaja. Kalau tak, jatuhnya bukan kat padang pasir yang ke bawah sikit, tapi dia terus gaung batu. Allahu Akbar, masa tu ustazah memang menjerit sekuat-kuatnya. Ada juga anak ustazah menjerit sebab kami duduk depan. Menjerit sekuat-kuatnya. Driver bas dah macam pengsan. Bas tu pergi sampai padang pasir. Ustazah bayangkan bas tu akan jatuh, tapi dia ada macam batu yang menahan, so dia cuma sengit saja, dia tak jatuh. Tapi boleh bayangkan tuan-puan sekalian, perjalanan kami ke Madinah ketika itu semacam ada sesuatu yang Allah nak berikan peringatan kepada kami semua. Menangislah kami semua dalam bas tu. Kami semua cakap, tolong istighfar semua tuan-puan. Betulkan niat kita nak pergi Madinah. Nak kerana Allah, nak ziarah Nabi SAW. Tolong jangan ada rasa berat nak ke Madinah. Lepas tu, kami semua kena keluar daripada bas. Kami semua kena keluarkan beg-beg kami. Beg-beg yang kami sayang, yang kami jaga, kononnya nak letak kat bas yang cantik-cantik. Sekarang kami semua dah duduk kat padang pasir. Kalau yang muslimin tu tuan-puan sekalian, atas kepala tu penuh dengan pasir. Ribut pasir, menerpa. Kami ni membelakang-belakangkan pasir, ribut. Dan kami duduk kat padang pasir tu kurang lebih 2 ke 3 jam. Menantikan pertolongan datang, dengan istighfar, dengan berdoa. Waktu tu di tengah-tengah padang pasir, waktu senja tuan-puan sekalian, kami melihat kebesaran Allah, kegagahan Allah, keperkasaan Allah. Ya Allah, sangat hebat.
tak ada kemampuan nak lawan. Jangan nak lawan. Jangan buat mungkar. Jangan mudah-mudah buat dosa. Macam-macam tentera Allah ada. Pasir, angin, ya. Waktu tu memang istighfar dah. Tak ada siapa rasa diri dia bersih, tak ada siapa rasa diri dia baik. Jangan salahkan orang lain, diri kita masing-masing. Betul kan? Mesti ada benda yang Allah nak didik kita, nak ajar kita, ataupun Allah nak angkat darjat kita. Istighfar banyak-banyak masa tu sampai datang bas yang baru. Ya, memulakan perjalanan. Waktu tu bila sampai Madinah, menangis tuan-puan sekalian, sujud syukur. Ya, tak nak buat apa-apa dulu, masuk je kat hotel tu, terus langsung nak pergi ziarah Nabi SAW. Ya, tak nak makan-makan dulu ke apa, tengok macam mana susahnya kita nak sampai. Ya, kita hargailah perjalanan yang sukar ini tapi telah dimudahkan oleh Allah. Ini gambaran saya nak tunjuk tuan-puan, Allah Maha Hebat. Allah ada pasir, Allah ada angin, Allah ada air, Allah punya lautan, Allah punya gunung ganang, Allah punya semua. Allah punya kuman-kuman yang kecil-kecil yang tak nampak dengan mata zahir yang menyebabkan dunia ni beku seketika. Ya, dengan pandemik yang berlaku. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Allah Maha Hebat. Ya, Allah Maha Hebat. Kita tengok pada ayat yang ke-18. Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Jadi kita sangat takut dengan kemurkaan Allah, ya. Dan Allah suruh kita tengok macam mana aku dah buat pada umat-umat terdahulu yang mendustakan para nabi. Kamu tengok macam mana ketika mana Allah Al-Qahhar, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Mutakabbir, ketika mana Allah, ya, menunjukkan kemurkaannya, ya, kepada manusia. Macam ayat ni sebut, ya, ayat yang ke-18, fakaifa kana nakir, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Masuk ayat yang ke-19, tuan-puan sekalian. Tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Allah yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Ini ayat yang ke 19, ya, ayat yang ke-19. Masya-Allah. Cerita pasal burung ni tuan-puan sekalian, ya, boleh kita lihat juga dalam surah An-Nahl ayat 79. Ustazah bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samaa'i ma yumsikuhunna illa Allah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita tengok pada ayat-ayat, ya, banyak ayat dalam surah Al-Mulk tu tuan-puan sekalian, ya, nak buka mata kita, nak buka telinga kita, ya, nak bagi hati kita meneroka kepada alam. Al-Mulk, Allah yang memiliki segala kerajaan, alam, langit dan bumi. Ya, jadi kita tu jangan duduk dalam kepompong kita saja. Kita jangan hanya pandang urusan-urusan peribadi kita saja. Kita ada mata, kita kena melihat, ya, mata yang boleh melihat sampai merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Kita ada telinga, ada pendengaran, mesti mendengar sampai, ya, membawa pendengaran itu membawa kepada apa? Keimanan kita kepada Allah. Kita ada hati, kena merasa sampai bertambah iman kita kepada Allah. Jadi Al-Mulk yang memiliki segala kerajaan ini, kita kena tengok di langit, di bumi, dalam air, kekuasaan, kebesaran Allah. Dan dalam ayat surah Al-Mulk ni Allah bantu kita. Kamu tengok tak burung-burung, macam mana burung terbang? Siapa yang tahan burung tu supaya tidak jatuh? Allah Maha melihat. Ya, Allah Maha perkasa. Masya Allah tuan-puan sekalian. Ustazah ada merujuk kepada satu buku, ya, satu kitab. Bagaimana hebatnya burung yang boleh terbang. Tulang dan otot burung, sistem pernafasan burung, bulu dan sayap yang ada pada burung, kibasan sayap pada burung, semuanya dalam ciptaan Allah, dalam pentadbiran Allah.
Ya, burung ini memiliki jumlah tulang yang paling sedikit nak dibandingkan dengan binatang-binatang yang lain. Tulangnya sangat keras, tapi tulang burung itu tipis. Ukuran tulang yang paling besar pada burung adalah tulang dada dan bahu, sebab itu berfungsi untuk untuk maknanya menjaga burung itu supaya ia dapat terbang dengan baik. Pada jenis burung tertentu, ada yang berat tulang rangkanya lebih ringan daripada bulunya. Masya Allah. Bayangkan, bulu ni ringan kan tuan-puan? Tapi ada sejenis burung yang Allah ciptakan, tulang rangka burung tu lebih ringan daripada bulu dia. Sebab tu memudahkan dia untuk terbang di langit. Masya Allah, Allah yang maha mencipta. Ya Allah fatirus samawati wal ard. Kemudian, sistem pernafasan burung. Sistem pernafasan burung ada dua, iaitu inspirasi dan ekspirasi. Proses pengambilan udara pada burung berbeza. Ketika mana burung terbang, dia ambil udara tu beza. Masa dia istirahat ke atas udara tu, dia bernafas, cara dia berbeza. Ini macam saintifik sikit lah. Ya. Ustazah tak adalah nak cerita secara saintifik tu. Tapi nak gambarkan, Masya Allah. Allah yang maha halus. Ya Allah Al-Latif. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, apa satu lagi ya nama Allah yang nak menggambarkan ya Allah, Allah yang maha menciptakan, ya, Fatir, Allah yang maha menguruskan, Mudabbir, ya, segala-galanya di atas muka bumi ini. Maha halus sangat. Allah jadikan inspirasi mengambil udara pada waktu terbang supaya sayap tu terangkat. Supaya kantung udara pada pangkal sayap, pangkal lengan burung tu mengembang. Sehingga udara masuk ke kantung dalam perut burung. Masya Allah. Kemudian udara dialirkan ke paru-paru dan sebahagian masuk dalam kantung udara. Sebahagian lagi darah dapat ambil oksigen daripada paru-paru. Jadi masa dia istirahat pula, pengambilan udara tu ketika adanya pergerakan tulang rusuk ke depan sampai rongga dada membesar, paru-paru mengembang, jadi udara dapat masuk dalam paru-paru, udara kaya dengan oksigen, jadi menyebabkan ya burung pada ketika itu boleh berada dalam keadaan istirahat di atas udara, melayang-layang macam tu kan. Ya subhanallah, subhanallah. Masya Allah. Allah suruh tengok burung-burung yang terbang tuan-puan. Allah suruh tengok, kita ada mata, kita ada telinga, kita ada pemikiran. Lihatlah alam ini. Ya, sebab itu kita menjelajahlah ke mana-mana pun. Wa ilaihin nusyur. Penjelajahan kita itu takkan ke mana-mana kalau tak membawa kita kembali kepada Allah. Penerokaan kita pada hidup ni tak ke mana-mana kalau tak bawa kita kembali kepada Allah. Ya, macam mana hebat pun kita nak menguruskan segala keadaan yang berlaku masa pandemik ni tuan-puan sekalian, ia nak mengandalkan itulah perubatan ke apa benda ke, kok mana pun kalau tak membawa kita kembali kepada Allah, ia semuanya tidak bermakna. Jadi pada semua lapisan masyarakat, contohnya lah, khususnya masa pandemik ni kan, ya tak kira rakyat ke, pemimpin ke, saintis ke, bidang mana pun, semuanya kena bersama-sama mendidik diri untuk apa? Mari kita sama-sama kembali kepada Allah. Allah menunjukkan kepada kita betapa hebatnya, ya maha hebatnya, maha perkasanya, maha berkuasanya Allah Azza wa Jalla. Kibasan sayap burung, Masya Allah, ya. Ini kalau saya nak sebut je sebab saya nak gambarkan, ya Allah benda tu terlalu apa, Allah Al-Badi' baru datang ya nak sebut nama Allah, Allah Al-Badi', Masya Allah yang maha seni, yang maha mencipta, yang maha halus segala apa yang Allah cipta. Dekat sayap burung tu tuan-puan, ada namanya ligamen, ada namanya carpo, metacarpals, ada makna carpals, ada makna ulna, ada radius, ada hemeris, macam-macam lah. Ya Ustaz sebut pun tak betul kan yang nak sebut. Sebab ini sangat maknanya, ini secara sangat saintifik ya. Ustaz tengok pada satu buku tu. Macam mana udara mengalir, tekanan udara. Dan ini ya digunakan juga oleh para saintis ya, mengambil inspirasi daripada burung-burung yang terbang ya untuk apa? Ya membawa kepada bidang ya bidang penciptaan pesawat di udara. Masya Allah. Lebih-lebih lagi lah ya, kita naik pesawat rasa macam mana, aduh kecilnya, tak ada apalah, aku hanya manusia yang lemah sahaja. Ya ustazah dulu selalu naik pesawat takut-takut juga kan ya. Duduk kat situ, digoncang-goncang. Allah yang jaga. Ya, siapa yang jaga kamu? Allah yang jaga. Jangan kata jentera yang jaga, motor yang jaga, jangan kata sistem yang jaga adalah Allah. Yang lain-lain tu sebab musabab je.
Ya, Allah mengizinkan untuk kita terbang, memudahkan kita terbang, udara ditundukkan dengan kepada kita, ya, untuk kita terbang. Yang penting dalam hidup ini ingatlah kepada, ya, Maliki Yaumiddin. Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, Raja hari kemudian yang memiliki segala-galanya, Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, yang pada Allah, di tangan Allah segala kekuasaan, ya, kerajaan segala-galanya adalah milik Allah. Jadi inspirasi daripada burung-burung yang terbang. Zalula, dimudahkan, besi-besi pun terbang. Ya, jadi pesawat, dapat memudahkan segala urusan kita. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih ya Allah. Allahu Akbar. Ustazah rasa tuan-puan, ya, bila Ustazah maknanya hayati balik perbincangan kita ni kan, ya, sambil-sambil Ustazah cakap tu, apa yang Ustazah rasa dalam hati Ustazah? Pandang ke depan, ke kiri, ke kanan, atas, bawah, ke dalam, keluar, apa saja, sama ada pandang, sama ada dengar, sama ada rasa, apa saja tidak dapat kita keluar daripada hakikat. Semuanya datang daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan ya, orang kata apa? Jangan sombong, ya, jangan bangga diri, jangan besar diri, tunduk, ya, rasai betapa indahnya kemanisan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pada ayat yang ke-20, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentera bagi kalian yang dapat membela kalian selain Allah yang Maha Pengasih. Masya Allah. Allah tanya kita, Allah ada bala tenteranya, Allah ada tenteranya, Allah ada segala-galanya. Allah tanya, kamu yang engkar pada Allah, kamu yang kufur pada Allah, kita semua ni Allah tanya, kamu ada bala tentera ke? Kamu ada orang nak tolong ke? Kamu ada ke? Kamu punya apa? Kemampuan kamu, kudrat kamu, orang-orang kamu, ada jundun, kamu ada tentera ke yang nak menolong kamu? Ya, selain daripada Allah yang Maha Pengasih. Masya Allah. Dalam ayat tu, tuan-puan, Allah tanya, kamu ada ke bala tentera kamu? Ya, itu semacam satu persoalan, satu soalan, maknanya bila kita dengar tu kita rasa hina, betul tak Mar? Rasa macam, kalau ada orang tanya kita macam tu, kamu ada ke siapa-siapa nak tolong kamu? Tanya pula dalam penjara, contohnya kan, ya. Depan tu pagar jeriji besi, tak dapat nak keluar. Lepas tu orang luar, polis kat luar tanya, ada siapa-siapa boleh tolong kamu? Rasa masa tu rasa macam bodoh pun ada, rasa hina kalau orang tanya macam tu. Tapi subhanallah, tengok macam mana imbangan ayat tersebut. Allah tanya sampai kita rasa macam, untuk, ya, kalau kita dengar ayat ni lah, kita rasa macam, memang tak ada siapa-siapa lah yang boleh tolong kita, hinanya kita, tak mampunya kita. Tapi Allah sebut, min dunir rahman. Allah sebut, nama Allah di situ adalah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Bukan yang Maha Perkasa, bukan yang Maha Mutakabbir, bukan yang Qahar, bukan yang Jabbar, tapi Allah sebut, ada lagi ke bala tentera yang boleh tolong kamu selain daripada Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pemurah. Masya Allah. Kita dengar tu kita rasa macam dipujuk-pujuk. Ya, Allah pelawa kita, Allah ajak kita, Allah jemput kita, berimanlah pada Allah, yakinlah dengan Allah, berikanlah sepenuh ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Inil kafiruna illa fi ghurur. Adapun orang-orang kafir hanya dalam keadaan yang tertipu. Mereka sangka harta mereka boleh menjaga mereka. Mereka sangka pengaruh, pangkat, ya, mereka ada tentera-tentera, mereka ada orang-orang mereka ada kongsi-kongsi gelap mereka. Contohnya lah, ada ramai yang tolong. Allah kata apa dalam ayat ni? Hanyalah kamu semua tertipu sahaja. Ya, sebab bagi Allah nak memusnahkan, nak melumpuhkan itu, idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, jadi maka jadilah, habis, tak ada apa pun. Ya, Firaun yang gagah tu pun, Firaun yang hebat kononnya pun semua tenggelam, ya. Semuanya tak ada apa pun, tuan-puan sekalian. Masuk pada ayat yang terakhir untuk kita tadabbur pada hari ini, ayat yang ke-21. Mari kita baca betul-betul, ya tuan-puan. Subhanallah, sentuhan daripada ayat ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Sadaqallahul Azim. Atau siapakah yang dapat memberi kalian rezeki jika dia menahan rezekinya, bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri daripada kebenaran. Masya Allah. Kita takkan dapat setitik air pun kecuali Allah izinkan untuk kita minum. Ya. Kalau orang sakit ya tuan-puan, ya ada penyakit yang sampai tak boleh minum air walau setitik pun. Dulu masa arwah kakak ustazah ya sakit ya. Waktu tu dalam perut dia berdarah, berlaku pendarahan. Lepas tu memang doktor tak bagi, padahal dia dah kering dah bibir dia. Dah sampai tak boleh bercakap, dalam mulut tu kering. Menangis dia. Bagi isyarat setitik air je, setitik. Doktor tak bagi, doktor kata jangan sebab sedang buat rawatan. Ya, jadi masukkan dekat hidung tu tiup supaya ada cara lah untuk masuk cecair. Tapi itu pun doktor tak bagi masuk waktu tu. Ada satu tempoh ya dekat nak sampai 12 jam. Tak boleh masuk langsung. Sebelum tu dah berpuasa dah. Kemudian diikuti lagi. Tak boleh walau setitik air. Allahu Akbar. Masa tu terasa macam mana? Ya Allah, kalau kau tak izin setitik air masuk dalam tubuh kita, Allah ada cara untuk tidak izin. Untuk tak boleh masuk walau setitik air. Nangis. Ya, sampai lepas tu bila dah habis semua prosedur tu, ya dia dapat berhentikan pendarahan dalam perut, okey boleh minum. Itu pun air tu disukat. Banyak ni je boleh minum air. Pujuklah Kak Long waktu tu. Kak Long banyak ni je Kak Long. Ya Alung nak lebih dek. Haus dek. Maaf Kak Long untuk kebaikan Kak Long banyak ni je. Subhanallah. Hari ni tuan-puan kita boleh minum air berliter-liter. Itu pun minum lupa nak baca bismillah. Itu pun lepas minum ya tak ingat pun pada Allah. Sanggup kita bagi air pada tubuh badan kita, lepas tu kita guna tubuh badan kita untuk ya memungkari Allah, untuk mendustakan Allah, untuk buat maksiat, untuk buat dosa. Masya-Allah. Ya elok-elok Allah bagi ya. Elok tubuh badan sehat je, maknanya cukup air, cukup khasiat badan tu. Tapi digunakan pula tubuh badan tu ya menyombong diri, cakap yang bukan-bukan, ya mana tak ada pun, ya tak ada pun bala Allah turun kat kita. Allahu Akbar. Ya jangan jadi manusia yang kufur. Ya jangan jadi manusia yang sombong. Allah tu maha gagah. Kalaulah Allah belum lagi, maknanya kalaulah belum berlaku pada kita ya azab ke apa-apa yang kita kata mana tak ada apa-apa pun, tolonglah istighfar, tolonglah kembali pada Allah. Ya itu adalah ihsan Allah, itu adalah kebaikan. Maha baiknya Allah, Allah menangguhkan azab balasan tu pada kita yang lupa diri ni. Allah tangguhkan. Sebab apa? Allah nak bagi kita peluang. Ya, berbaliklah pada Allah, kembalilah pada Allah, istighfar, taat pada Allah dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat semua, ya bila kita tadabbur ayat-ayat ni, lepas tu kita ulang baca balik. Dan Ustazah minta sangat ni kerja rumahnya Mar kena hafal Mar surah Al-Mulk. Ya Ustazah rasa tak naklah pindah surah Al-Waqiah kalau surah Al-Mulk tak boleh hafal lagi kan ya. Tolong berikan komitmen sahabat-sahabat, adik-adik, anak-anak sekalian. Jom kita hafal 30 ayat je surah Al-Mulk ni. Ya kita hafal surah Al-Mulk, nanti kita rasa ya Allah macam mana. Ya kalamullahnya meresap dalam hati kita sampai kita rasa betapa hebatnya Allah yang memiliki segala-galanya. Ya sebab itu tuan-puan, dah sebut sikit ni nak landing dah, dia nak habis dah. Ya sebab itu orang yang meletakkan seluruh kekaguman ni kepada Allah ni, memuji Allah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, ya. Memang kadang-kadang kita rasa kagum dengan manusia, kita rasa kagum dengan harta yang ada pada manusia, kita rasa kagum dengan kebaikan manusia. Tapi ingat tuan-puan, segala kekaguman kita pada harta manusia, pada kebaikan manusia, pada apa pun yang ada pada makhluk, tidak boleh terhenti setakat manusia. Tak boleh. Kalau terhenti setakat manusia, dia akan jadi penyakit ke hati kita. Kita akan rasa dengki, cemburu, tak senang hidup, tak senang hati. Sebab apa? Sebab kita mengkagumi makhluk dan terhenti setakat itu. Sebab tu nak kena banyak baca Quran, tadabbur Quran, ya.
Kita tak kagum, pandainya orang tu, pandai, dia hebat, dia pandai, dia bijak, dia berpengaruh. Kita kagum, tapi tidak sampai dilanjutkan, tidak sampai kembali kekaguman itu kepada Allah yang maha bijak, maha bijaksana. Kagum dengan orang cantik, Allah yang maha cantik. Kagum dengan orang kaya, Allah yang maha kaya. Kagum dengan orang baik, Allah yang maha baik. Kekaguman tu mesti sampai kepada Allah. Ya, sampai kita memuji Allah subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ya, jangan semata-mata semuanya terhenti kepada manusia sahaja, sebab itu boleh jadi penyakit kepada diri kita. Jadi rasa tak seronok, rasa tak puas hati, rasa tak redha. Ya, sebab apa? Sebab kita terhenti setakat manusia. Dia kena balik. Bagusnya, dia baiknya. Allah maha baik. Allah yang maha baik telah memudahkan dia untuk jadi orang baik. Allah yang maha baik telah memudahkan kita untuk jadi orang baik. Puji-pujian kepada siapa? Allah lah yang maha berhak atas segala puji-pujian. Lalu kita puji Allah subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ya, kita tengok orang cantik, kita tengok orang berharta. Jangan sampai lupa bahawa Allah lah yang maha cantik. Allahu Akbar. Allah yang maha indah. Allah yang maha indah. Allah memiliki segala keindahan. Allah yang memperindahkan hidupan ini. Allah yang menciptakan keindahan. Allah yang menciptakan makhluk yang indah-indah. Maha suci Allah yang maha indah. Jadilah pengkagum Tuhanmu. Jadilah pencinta Tuhanmu. Jadilah pemuji dan pemuja Tuhanmu. Kalau semua itu ada dalam hati kita, insya-Allah tuan-puan sekalian, ya, nikmat sangat dalam kehidupan ini. Dan Ustazah bukan semata-mata ajak pada tuan-puan. Ya, Ustazah berharap dan berdoa, ya Allah, agar kurniakanlah nikmat itu kepada Ustazah juga dan semua yang sedang mendengar. Ya, perbaikilah ya Allah kelemahan kami, segala urusan kami yang tidak selesai, ya Allah, khilaf kami, keliru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah ya Allah, kurniakanlah barakah dalam hidup kami, barakah pada ilmu kami, barakah pada kerja buat kami, barakah pada apa yang kami lihat, pada apa yang kami dengar, pada apa yang kami cakap. Wahai Allah yang maha pengasih, yang lautan kasih sayangnya yang sangat luas, ya, yang sangat kaya segala perbendaharaannya. Tolonglah kasihan belaslah kepada kami ya Allah, kekurangan kami, kesilapan kami, kebusukan pada hati dan nafsu kami. Tolonglah ya Allah, ampunkanlah kami. Mudah-mudahan dengan barakah ya kami pada malam ini menggunakan nikmat masa untuk tadabbur ayat-ayat kamu ya Allah. Ya, untuk memahami ayat-ayatmu. Mudah-mudahan barakah ayat-ayat ini ya Allah. Kasih sayangmu, rahmatmu, engkau ampunilah kami semua ya Allah dengan keampunanmu yang maha luas. Cucurilah kami dengan rahmat, nikmat, rezeki, angkatlah darjat kedudukan kami ya Allah. Berilah kami mengenalmu, tafakuh pada urusan agamamu. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita berhenti pada ayat yang ke-21. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung pada ayat yang selanjutnya. Ustazah kembalikan kepada moderator kita yang berbahagia, Ustazah Mardiah Mustafa. Wallahu a'lam. Minta maaf tuan-puan yang salah silap tu, ya, buruk-buruk tu semua adabnya dinisbahkan kepada ustazah, ya, kepada kelemahan ustazah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak sangat ilmu yang kita dapat dalam pengajian tadabbur kita untuk malam ni. Moga ilmu yang kita dapat malam ini kita dapat aplikasikan dalam bentuk tindakan dan amal, insya-Allah. Okay, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang join live kita daripada awal pengajian sampai akhir. InsyaAllah kita akan sambung pengajian talaki tadabbur surah Al-Mulk ayat yang ke-22 insyaAllah minggu depan. Okey, ada 3 pesanan daripada saya, daripada pihak penganjur lah. InsyaAllah yang pertama sekali adalah tuan-puan boleh dapatkan info pengajian kuliah talaki di FB page Ustazah Nur Hafizah Musa Official. Okey, yang kedua adalah saya, Ustazah dan kami semua ingin jemput tuan-puan untuk sertai Telegram Ustazah Nur Hafizah Musa. InsyaAllah di situ dapat banyak ilmu lagi lah yang kita akan update. Okay, dan yang ketiga, bagi tuan-puan yang ingin dapatkan e-video Mukim Mihrab Coaching Rumah Tangga Syurgawi, insyaAllah boleh dapatkan dengan harga promosi. Dan esok merupakan tarikh akhir, boleh dapatkan
hari inilah insya-Allah boleh dapatkan segera. Nanti boleh klik link yang dalam post ini. Okey, sampai di sini saja untuk pengajian kita pada malam ini. Kita akhiri pengajian telaki kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Allahu a'lam. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya akar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah harapan takkan punah, melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah harapan takkan punah, melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudahkan. Bahagia